ومن الملائكة المقربين وافتح لنا وأعطك على الناس رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ سنة لنا فعلا في الدار sekarang. Dan haram membuangkan bangkai tumah di dalam masjid. Dan jikalau tiada berdarah sekalipun. Dan haram membuangkan bangkai tumah. Masalah membuangkan bangkai di dalam masjid. Maka kita dah maklum bahwasanya setiap bangkai besar ataunya kecil adalah najis. Setiap-tiap bangkai adalah najis. Maka membuangkan najis di dalam masjid adalah haram. Membuangkan bangkai, membuangkan najis di dalam masjid adalah haram. Sebab tu hukumnya membuangkan bangkai dalam masjid itu adalah haram, sama saja bangkai itu bangkai tumor, nyamuk dan lain-lain. Sekalipun itu adalah haram. Dan jikalau tiada berdarah sekalipun. Sebab diri dia tu berdarah tak berdarah pun dah najis. Diri bangkai itu dah najis. Itu pun dah haram. Sama saja mengkotorkan masjid dengan darah ataunya tidak. Dan membuang tumor yang hidup di dalam masjid. Apa dah? Dan menanam dia pada buminya. Maka zahir fatwa Imam Nawawi halal. Dan membuang tumor ataunya gutu masalah yang hidup. Jadi binatang semua binatang yang lain daripada khinzir dan anjing ketika hidupnya adalah suci. Semua binatang yang lain daripada khinzir dan anjing semuanya suci. Sama saja halal dimakan atau tidak. Tidak halal dimakan. Semuanya suci. Masa dia hidup. Lepas tu apabila kita buangkan gutu, kita buangkan semut ataunya tumor, pijat dan sebagainya di dalam masjid itu dan menanamkan dia pada bumi. Buminya bumi masjid. Dia menanamkan pada buminya bumi masjid. Bumi maknanya lantai itulah. Sebab masjid setengah masjid tidak diseminkan. Bahkan pasir saja. Maka zahir fatwa Imam Nawawi, mana yang nyata, yang jelas daripada fatwa Imam Nawawi halal. Maknanya tidak haram. Inilah yang dirajah oleh Syekh Ibn Hajar. Inilah maknanya halal. Tidak diharamkan tu ialah yang dirajahkan oleh Syekh Ibn Hajar. Dan zahir kalam jawahir. Dan zahir kalam jawahir, zahir cakapan kitab jawahir, dan yang nyata yang zahir daripada kalam kitab jawahir haram. Haram. Jadi haram membuang yang hidup di dalam masjid, dan menandam tu pun haram sebab ghalibnya mati. Sebab
jenis gutu ni bukan dia macam semut boleh berjalan jauh. Bukan dia macam semut. Semut boleh jalan laju. Di atas lantai pun dia boleh berjalan laju. Semut boleh berjalan jauh. Adapun jenis tumbuh jenis gutu ni, atas lantai dia tak boleh nak berjalan jauh. Pada goleknya mati dalam masjid lah. Kalau kita buang dalam masjid, pada goleknya mati dalam masjid. Sebab tu dia kata haram. Ini mana yang zahir kalam jawahir artinya haram, yang dirajah Syekh Ramli. Kalau mengikut Syekh Ramli dia katanya haram. Mengikut zahir kitab jawahir. Itu khilaf ya. Tapi nak selamat tu kita ambil kaum yang katanya haram. Itu lebih selamat. Dan setengahnya meninggalkan menggereja yang dan setengahnya meninggalkan menggerejakan yang membatalkan puasa. Kita apa bahasa dia? Perkara yang membatalkan sembahyang. Awal. Muka surat 135. Bab ma yufsidus salat. Bab pada menyatakan yang membinasakan sembahyang. Lepas tu baris yang kedua katanya setengahnya kedatangan hadas. Lepas tu apa ada lagi? Kat tengah tu dan setengahnya kalam manusia. Jadi kita dalam bahasan perkara yang merosak, membatal akan sembahyang. Nah, kalau gitu naknya dan setengahnya mengerjakan. Naknya begitu. Sebab meninggal tu itu yang disuruhkan kita. Padahalnya bab kita pada menyatakan perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi nak betulkan kitab naknya dan setengahnya mengerjakan. Nak begitu. Dan setengahnya mengerjakan yang membatalkan puasa. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang ialah mengerjakan yang membatalkan puasa. Dalam masa salat, kita mengerja ada buat perkara yang membatalkan puasa walaupun kita tak puasa. Ini kalau buat begini, fardunya kalau kita puasa, batal puasa. Itu mana katanya mengerjakan yang perkara yang membatalkan puasa.
Jadi kalau kita buat begini, fardunya kalau kita puasa, sekiranya kalau kita puasa, puasa kita tu jadi batal. Maka perkara itu kalau kita buat di dalam semayang, maka membatal juga akan semayang. Perkara ini kalau kita buat dalam masa kita puasa, membatalkan puasa, maka perkara itu kalau kita buat pada masa kita semayang, semayang pun batal juga. Walaupun ketika kita solat tu, kita tak puasa sekalipun. Seperti memasukkan suatu ain pada rongga. Itu pada masa kita solat. Bukan katanya kalau tak puasa tak batal. Bukan begitu. Kata memasukkan suatu ain, suatu benda pada rongga. Dalam telinga ke masalan, dalam lubang hidung ke masalan. Kalau makan tu dah masuk yang dulu. Makan minum tu dah maklum daripada dulu membatalkan semayang. Maka yang ni kata memasukkan suatu benda, suatu ain ke dalam rongga, sekiranya kalau kita puasa, batal puasa. Maka perkara itu membatalkan sembahyang juga. Perkara itu membatalkan sembahyang juga. Contohnya, kalau kita tengah-tengah duduk solat, kita masukkan suatu benda, cotton bud ke masalah, dalam telinga, itu membatalkan sembahyang. Itu membatalkan sembahyang. Walaupun kita ketika tu tak puasa sekalipun. Masuk ke dalam hidung ke masalah, sakatan batin bagi hidung tu, maka itu membatalkan sembahyang. Walaupun kita tak berpuasa sekalipun. Dan makan dan minum. Sebab makan dan minum membatalkan puasa. Dan jikalau sedikit sekalipun makan dan minum, nescaya batal sembahyangnya. Dan makan dan minum sengaja. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jikalau sedikit sekalipun. Maknanya makanan yang kita makan tu tak banyak. Air yang kita minum tu tak banyak sekalipun. Nescaya membatal sembahyangnya. Malaikat jika makan sedikit dengan lupa. Malaikat jika makan sedikit atau minum sedikit. Tapi makan dan minum yang sedikit tu dengan lupa. Lupa apa? Akan dirinya di dalam sembahyang. Dia tak perasan kata dia dalam solat. Tengah-tengah dalam solat tu, dia ambil nasi sebiji, masuk dalam mulut, telan. Terlupa ke diri dia tu jadi tengah-tengah duduk solat. Maka itu tak membatal lah. Tetapi kalau terlupa banyak, makan terlupa kata dia solat, lepas tu dia makan banyak, maka membatalkan sembahyang juga. Walaupun terlupa dengan sebab banyak tu. Malaikat jika makan sedikit dengan lupa, akan dirinya di dalam sembahyang. Makan sedikit atas jalan, terlupa kata dia ni dalam solat. Maka tidak membatal. Tapi kalau dengan sengaja tak terlupa, dengan sengaja bukan kerana terlupa, sikit banyak membatal. Kalau terlupa sikit tak batal, banyak tu batal. Begitu ya. Atau bebal ia akan haram makan dan minum di dalam sembahyang. Atau bebal ia, jahil. Atau bebal ia akan haram makan dan minum di dalam sembahyang.
Jadi atas pada makan sedikit, atas pada makan sedikit dengan lupa. Jadi makan, dia sembahyang. Lepas tu dia makan, lepas tu dia minum. Padahal dia tu tak tahu kata haram makan, haram minum pada masa solat. Jika gitu. Atau bebal ia akan haram, mana dia tak tahu kata haram makan dan minum di dalam sembahyang. Tapi tak tahu dia tu seperti ia baru masuk Islam. Sebab dia baru masuk Islam, tak tahu lagi, tak belajar lagi perkara yang membatalkan sembahyang. Dia tak tahu lagi katanya sembahyang itu tak boleh nak makan, nak minum. Atau jadi jauh daripada ulama. Hidupan dia tu jauh daripada ulama. Maka tiada batal sembahyangnya kerana uzur. Apa dia uzur? Satunya lupa, yang keduanya bebal. Sebab dia baru masuk Islam, artinya dia tu jauh daripada ulama. Hidupan dia tu jauh daripada ulama. Bersalahan jika makan dan minum yang banyak. Kalau makan banyak, minum banyak, dan jikalau dengan lupa dan bebal sekalipun, batal sembahyang. Batal sembahyangnya, sembahyang seorang. Kalau makan tu makanan banyak, minum banyak, terlupa tak terlupa, jahil tak jahil, semuanya batal. Dan hanya tiada membatalkan makan yang banyak dengan lupa pada puasa, kerana adalah orang puasa itu tiada kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa. Maka tiada taksir daripadanya, bersalahan sembahyang. Ini seolah ada orang tanya, masalah makan dan minum dalam solat. Makan dan minum dalam solat, hukum dia macam mana sini? Kalau sedikit dengan terlupa, tak batal. Kan? Kalau sedikit dengan terlupa, tak batal. Kalau banyak, terlupa sengaja, sama batal sembahyang. Tapi masalah makan di dalam bab puasa, makan kalau banyak sekalipun, tetapi kalau dengan terlupa tak membatalkan puasa. Tengok. Dia kata dan hanya tiada membatalkan makan yang banyak dengan terlupa pada puasa. Jadi masalahnya tempat yang samanya ialah makan sedikit dengan terlupa. Solat tak batal, puasa pun tak batal. Itu tempat sama. Makan sedikit dengan terlupa, solat tak batal dengan dia, puasa pun tak batal. Tapi kalau kita cakap pasal terlupa, kalau sengaja batal semata. Makan sedikit, itu masalah terlupa. Terlupa, makan sedikit, puasa tak batal, sembahyang pun tak batal. Itu sama. Apa tu, kalau makan banyak dengan terlupa, itu berbeza. Makan banyak dengan terlupa, puasa tidak batal. Kalau puasa tidak batal puasa, tapi kalau sembahyang, batal sembahyang. Maknanya, kalau seorang itu bulan Ramadan, dia puasa, lepas tu dia tengah duk solat zuhur. Tengah-tengah solat zuhur, makan nasi sepinggang.
Macam mana? Terlupa dah ni, terlupa. Tengah-tengah bulan Ramadan, dia puasa lah. Puasa bulan Ramadan. Lepas tu dia solat zuhur. Tengah-tengah solat zuhur tu, dia makan nasi sepinggang. Habis satu pinggang. Lepas tu jangan tanyalah, tak batal semayang, dia pergi ke dapur ambil nasi tu tak batal ke? Tak. Kita katalah makanan tu ada di depan. Tidak pun tak bayangkan nasi lah. Air di depan ke, atau ada roti ke, ambil makan sebab dia nak solat, dia letak roti di depan. Kebetulan ada roti di depan. Begitu. Jadi fardu masalahnya cuba kita tanya, buat masalah katanya pada bulan Ramadan dia puasa, lepas tu dia solat zuhur. Lepas tu dia terlupa, dia makan jadi banyak. Makan nasi atau apa-apa sajalah dia makan tu, makan banyak tapi terlupa. Maka semayang zuhur dia tu batal, puasa hari tu tak batal. Jadi soalnya apakah perbezaan? Apakah perbezaan makan banyak terlupa kalau sembahyang tu batal, kalau puasa tak batal? Kenapa berbezanya begitu? Padahalnya rupa sama kan? Rupa sama apa? Banyak terlupa. Makan banyak, minum banyak serta terlupa. Tapi kalau sembahyang batal, kalau puasa tidak batal. Kenapa begitu? Maka ia jawab katanya, kerana adalah orang yang puasa itu tiada kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa. Dia maksudnya kita puasa ni, kelakuan kitanya, kedudukan kitanya macam orang tak puasa. Faham gitu? Dia tak sama dengan sembahyang. Kita dalam sembahyang tak boleh nak pergi sana pergi sini. Tapi orang puasa sama dengan orang tak puasa. Jadi kelakuan orang puasa tak boleh nak mengingat kata dia tu puasa. Itu kelakuan orang puasa, keadaan dia tu puasa. Tengok sebab kita puasa ni boleh buat kerja. Boleh pergi ke sana ke sini, apa saja nak buat boleh buat. Jangan buat perkara yang membatal saja. Kerana adalah orang puasa itu tiada kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa. Dia puasa ni sebab puasa ni apa dia puasa? Semata-mata pantang imsak. Kan? Pantang daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Dia tidak ada perbuatan yang tentu dengan dia tu, tidak ada. Dia tak sama dengan solat. Solat kena berdiri, kena rokok, kena sujud. Begitu. Maka tiada taksir daripadanya. Maka tiada taksir daripada orang yang puasa. Kalau terlupa pun kita nak kata kau ni taksir sebab tu kau terlupa. Tak boleh nak itu. Sebab apa? Sebab kelakuan puasa tu dia tidak ada berbeza dengan kelakuan orang yang tak puasa. Bersalahan sembahyang tak sama dengan sembahyang. Sembahyang ni kalau kita sembahyang ni kita boleh buat benda lain. Tak boleh. Berdiri, kita rokok, kita duduk. Duduk pun kalau tengok tu duduk iftirash, duduk tawarruk, kita sujud. Jadi kelakuan kita di dalam sembahyang mengingatkan kita kata kita di dalam sembahyang. Jaranglah nak jadi tu. Kalau puasa boleh jadilah sebab dia biasa ya, dia sama ya. Puasa dengan tak puasa kita masa tidur, masa berjalan, masa bekerja. Masa kita bercakap. Jadi boleh jadilah kalau dalam apa dia? Dalam keadaan puasa tu nak terlupa kata dia puasa.
Tetapi dalam sembahyang jarang sangat nak terlupa kata dia di dalam sembahyang. Nak habis sedar katanya, jadi tak sedar kata dia dalam sembahyang tu jarang sangat. Sebab dia kena berdiri, dia kena rokok, dia kena i'tidal, dia kena sujud, dia kena duduk, lepas tu sujud pula, lepas tu berdiri pula. Jadi suasana keadaan dia sembahyang tu, apa dia? Mengingatkan dia. Jarang orang nak terlupa kata dia tu, orang sembahyang jarang nak terlupa kata dia tu. Dia tu dalam sembahyang. Tapi puasa boleh jadi sebab kelakuan dia sama. Sebab tu maknanya makan banyak, makan dengan terlupa yang banyak tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia kelakuan dia tu tak boleh nak mengingatkan dalam keadaan dia tu puasa. Tapi sembahyang boleh mengingat. Aku ni dalam solat ni tengok aku sujud ni. Begitu. Jadi begitu. Jadi maknanya jarang sangatlah orang nak terlupa kata dia di dalam sembahyang. Dia sembahyang, lepas tu dia terlupa kata dia dalam sembahyang. Jarang sangat. Sebab tu tidak ditaksir. Maknanya sebab tu tak dikira. Maknanya apabila dia dalam sembahyang, dia makan banyak walaupun dengan terlupa, dikira kata dia tu taksir. Jadi maknanya di dalam kalau makan banyak dengan terlupa di dalam puasa tak kira kata bertaksir. Tapi kalau terlupa makan banyak di dalam solat dikira katanya dia ni bertaksir. Terlupa boleh. Tengah-tengah sujud ni terlupa boleh kata dia duduk solat. Taksir. Mana lalai benar lah orang tu. Begitulah. Dan demikian lagi batal sembahyang dengan menggagahkan dia memakan dan minum. Dan jikalau sedikit sekalipun. Kerana nadir demikian itu gagah. Menggagah makan dan minum. Kerana nadir yang demikian itu menggagahkan makan dan minum. Dan demikian lagi batal sembahyang dengan megagahkan, mempaksakan akan orang sembahyang memakan dan minum. Makan dan minum tu jikalau sedikit sekalipun batal juga. Kita tengah-tengah duduk solat. Kita tengah-tengah duduk solat. Dia bawa air satu sudu saja, sikit saja. Minum. Dia kata, kalau tak minum, aku bunuh. Dia kata minum. Dia bawa pisau panjang lagi. Lepas tu, dia kata, kau kalau tak minum, aku bunuh. Kita tengah solat. Maka kita pun nak takut nak kena bunuh tu, minum air. Minum tu 2 titik saja kita minum. Batal sembahyang juga. Walaupun minum tu dengan sebab ada ugupan, ada paksa sekalipun. Membatalkan sembahyang. Itu mana menggagah tu maknanya kena paksa. Ikrah pada bahasa Arab. Menggagah tu bahasa Arab kata ikrah. Batal. Kalau dia bawa nasi sebiji, bukan seminggang tak. Bawa nasi sebiji saja. Bawa nasi sebiji saja. Atau bawa jagung sebiji jagung saja. Apa tu dia kata makan. Kalau tak makan aku bunuh. Lepas tu kita tengok kat tangan dia ada pisau yang tajam. Dia kata kalau tak makan aku tikam dengan pisau ni nak bunuh. Maka kita pun makan. Makan tu nasi sebiji saja. Maka membatalkan sembahyang. Soalnya, kenapa tak diberi uzur kepada orang yang tersebut sani? Dia makan walaupun sedikit, tetapi dengan sebab tergagah, dipaksa,
membatalkan sembahyang juga, maknanya dimaaf, tidak diberi uzur pada makan yang sedikit kena ikrah, kena paksa saat ni. Tidak diberi uzur pada makan dan minum yang sedikit atau banyak ketika dia makan kerana dipaksa digagahi itu membatalkan sembahyang, tidak diberi uzur. Kenapa? Kerana nadir yang demikian itu. Kerana nadir. Nadir maknanya jarang nak berlaku. Kerana nadir. 10 tahun tak berlaku sekali benda ni. Kita kata jarang sangat nak berlaku masalah begitu. Kes begitunya jarang sangat nak berlaku tu. Ada memaksakan makan dan minum ketika solat. Jarang sangat. Sebab tu an-nadir, benda nadir seperti tiada. Mana tak dibilangi dengan dia. Kalau kena paksa makan, maka dia makan batal sembahyang. Lepas tu soalnya, berdosa ke tidak dia makan, itu wajib dia makan. Tapi pasal kita tak cakap masalah tu, nak tanya sembahyang batal ke tidak? Jawabnya, batal sembahyang. Batal sembahyang. Walaupun makan nasi 1 biji sekalipun, batal sembahyang. Walaupun minum air 2 titik sekalipun, batal sembahyang. Kalau kena paksa saat ni. Tetapi tilik kepada apa dia hukum makan tersebut, minum yang tersebut adalah wajib. Adalah wajib sebab nak jagakan nyawa, sebab nak meselamatkan nyawa. Maka makan mengikut yang dipaksa digagahi itu adalah wajib, tak berdosa lah, boleh pahala pula. Adapun kalau makan sengaja, tak ada apa, jadi sengaja makan tu berdosa. Begitu ya. Dan setengahnya bertawa, bergelak-gelak dengan sengaja. Dan setengah pada perkara yang membatalkan sembahyang. Tertawa bergelak-gelak dengan sengaja. Ini pun membatalkan sembahyang. Dia mengilar dengan sengaja, dengan maknanya bukan sengaja nak buat orang kita ni tak jadi gelak, tak jadi tertawa saja-saja. Contohnya dia buka cerita nakal dalam TV, sembahyang di depan. Tengah solat tengok cerita nakal, tengah solat tengok cerita nakal. Gelaklah dia. Gelaklah dia. Maka batal sembahyang. Tetapi kalau tak sengaja, tak sengaja dia sembahyang dekat tepi jalan, tiba-tiba ada tengok benda yang nakal, tertengok, maka dia tak boleh nak tahan, dia gelak. Tak boleh nak tahan, dia gelak. Maka itu tidak membatal sebab tak boleh nak tahan. Jadi sengaja ni macam kata Sani tu lah. Tapi kalau katanya dia tak sengaja dengan sebab tak boleh nak tahan, maka itu tak membatalkan sembahyang. Dan demikian lagi niat keluar daripada sembahyang. Dan demikian lagi, yakni setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Niat, yakni qasad, niat pada lurah. Niat, mana qasad, teringat dalam hati.
niat, qasad. Itu pun bahasa Arab. Mana teringat dalam hati. Nak, ada berasa nak dalam hati. Keluar daripada semayang. Maknanya, apa makna keluar daripada semayang? Maknanya, berhenti solat. Berhenti solat. Maknanya, ingat, ada teringat di dalam hati, ada qasad dalam hati nak berhenti solat. Nak memutuskan solat. Itu mana kata keluar daripada sembahyang. Itu setengah daripada perkara yang membatal. Setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang tu, dia qasad, dia sengaja nak berhenti. Tapi walaupun dia terus solat sekalipun, membatalkan juga. Tengah-tengah duk solat, dia dengar suara telefon, dia kata tu penting tu. Ingat hati, berhenti dulu solat. Cakap dengan orang dulu, itu batal. Kalau terus pun haram. Sebab sembahyang tu dah batal. Niat keluar daripada sembahyang. Teringat dalam hati, berhenti solat. Baik, ingat. Berhentilah dulu. Itu batal. Dan demikian lagi mencita atas memutuskan dia. Atau taraddud pada memutuskan dia. Dan muta'liqkan dia dengan suatu. Kerana adalah perkara itu menafikan sembahyang. Dan demikian lagi. Perkara yang membatalkan sembahyang lagi, mencita atas memutuskan dia. Ni, dia tengah solat. Dia tengah solat. Ni biasa nak jadi orang solat dengan secara paksa. Macam anak-anak kanak-kanak tu, dia tak sukalah solat. Dia tak sukalah solat. Kalau kita tak tunggu, dia lari. Kita suruh dia solat, kalau kita tak tunggu sampai habis, dia tengok kita tak ada, dia berhenti. Dia paling tengok kita tak tunggu, tak tengok, tak pantau dia, dia lari lah. Kita kalau nak bagi dia solat bagi habis, kita tunggu bagi dia solat habis. Lepas tu, macam mana keadaan hati dia tu? Dia tengok kita, ada lagi. Ingat dalam hati, nanti dia pergi, aku nak berhenti. Begitu. Cita-cita dalam hati nak berhenti. Tapi tak berhenti lagi. Cita-cita dalam hati nak berhenti. Tapi dia tak sakut dengan apa. Tak sakut, tidak sakut dengan, tidak ta'liq dengan apa-apa. Tapi ingat nak berhenti. Tu mana cita-cita atas memutus. Memutus tu makna berhenti tu juga. Keluar pun sama, memutus sama, berhenti pun sama. Cita-cita nak memutuskan, kan dia akan solat, itu pun membatalkan juga. Atau taraddud pada memutuskan dia. Memutus tu makna keluar tu lah. Makna berhenti tu lah, taraddud. Sekali rasa nak berhenti, sekali rasa nak terus. Biasa nak jadi tu, kita sembahyang, kita di dalam sembahyang, orang telefon. Tidak pun orang tekan loceng pintu. Jadi, dia pun jadi serba salah. Nak terus, takut orang tunggu lama. Nak berhenti, ini dah separuh dekat nak habis dah ni. Maka jadi sebuah salah. Sekali nak berhenti, sekali nak terus, sekali nak berhenti, sekali nak terus. Taulah kata ketika itu dah batal. Tak boleh nak terus dah tu. Batal dah tu.
Ha. Itu mana taraddud pada memutus. Sekali ingat, berhenti apa? Ingat. Dah 3 rakaat dah ni. Terus ha? Begitu. Jadi apabila rupanya begitu, ingatlah, tahulah katanya sembahyang dia tu dah batal. Walaupun duk 50 sekali rasa nak berhenti, sekali rasa nak terus. Contohnya sembahyang Zuhur sekarang dah apa dia? Tahiyat akhir. Sekarang dah tahiyat akhir. Lepas tu orang tekan loceng. Lepas tu dia cepat buka pintu, cepat buka pintu. Kita dalam solat pun jadi nak habiskan solat, nak berhenti. Nak habiskan solat, nak berhenti. Itu taraddud. Itu tahulah katanya sembahyang tu dah batal. Dan mentaklikkan dia dengan suatu. Dia gantungkan sembahyang dia dengan suatu. Kalau hujan tak turun, aku habiskan sembahyang. Kalau hujan turun bila, aku berhenti. Biasanya dia tunggu kawan datang ke rumah. Dia tunggu kawan dia datang ke rumah. Sambilan dia nak tunggu tu, dia solat. Tengah-tengah dia duduk solat, dia ingat dalam hati, kata, kalau kawan datang, aku nak berhenti. Kalau kawan tu datang belum habis solat, aku nak berhenti solat. Supaya dia tak tunggu lama. Supaya dia tak tengok aku solat masa dan. Tahu kata dia mari bila, aku nak berhenti. Walaupun tak ada nak habis solat sekalipun. Maka itu membatalkan sembahyang. Orang jemur baju kan. Dekat-dekat gelap, nampak gelap, nak hujan nak turun, dia jemur baju kat luar. Dia solat. Kalau hujan turun, aku berhenti. Aku nak berhenti solat, nak pergi akad baju. Maka itu mentaklikkan dia kan akan memutuskan sembahyang dengan suatu perkara, dengan suatu pekerjaan. Kawan datang ke, hujan turun ke, orang panggil ke masalah, katalah. Jadi semua tu adalah perkara yang membatal. Kenapa boleh katanya memutuskan dia taraddud dan mentaklikkan dengan suatu tu membatalkan sembahyang, kerana adalah segala perkara itu menafikan sembahyang. Menafikan sembahyang. Masuk satu lagi, niat keluar daripada sembahyang. Itu menafikan sembahyang. Orang sembahyang tak buat begitu. Jadi menafikan sembahyang, bukan mana menidak, menghapuskan sembahyang, bukan itu. Mana perkara ini melawani dengan sembahyang. Menafi maknanya melawani dengan sembahyang. Dia menafi, melawani dengan sembahyang. Seperti air dengan api. Ada air, tak ada api. Ada api, tak ada air. Menafikan sembahyang. Maknanya melawani akan sembahyang. Sembahyang buat. Kenapa boleh kata menafi? Sebab sembahyang ni masuk dalam buat. Buat lawannya berhenti. Tak gitu kan? Sembahyang ni apa dia? Buat. Sembahyang ialah buat. Lepas tu lawan buat apa dia? Berhenti. Tak buat. Setengah pada tak buat tu apa dia? Berhenti. Keluar. Sebab tu menafikan. Begitu juga cerita nak memutus hukumnya, putus. Jadi semua perkara tu melawani, menafi akan sembahyang. Sebab tu membatal. Menafikan sembahyang. Seperti kalau nak banding, orang main bola, jangan sentuh dengan tangan. Kan? Orang main bola tu apa dia? Mainan kaki. Kaki lawannya
tangan. Sebab tu kalau sentuh bola tu dengan tangan dengan sengaja, apa dia? Membatal. Bukan batal. Tak boleh lah. Tak boleh nak main dengan tangan sebab bola kaki. Tak boleh nak main dengan tangan sebab main dengan tangan tu membatalkan football. Gitu kan. Itu mana munafik. Gitu ya. Dan memalingkan niat sembahyang fardu kepada sunat. Kita akhir di situ dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana binurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياجنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.